Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kali ni dia bagi tajuk menginap rumah tempangan yang berhantu. Sebenarnya rumah tempangan yang dimasukkan ni adalah chalet tau. So, tak payah melangkah masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama samaran yang dibagi kat sini adalah Anne. Katanya diperkenalkan diri dia sebagai Anne. So nak dijadikan cerita, hujung tahun lepas Anne dengan adik dia ni pergi bercuti. Tapi percutian diorang ni tak dirancang tau. So tup-tup, jom lah kita bercuti. Jadi tak dirancang pun. Dan bincang punya bincang, jom kita pergi ke sebuah resort. Dia cakap kiranya macam surprise lah. Sebab suami dia sendiri pun tak tahu kedatangan dia ni. Jadi suami dia ni sebenarnya dia bertugas dekat luar daerah tau. Jadi alang-alang dia nak bercuti tu, katanya dia pergi je lah dekat tempat area suami dia outstation tu kan. Dia sama ada outstation ataupun memang suami dia bertugas dekat situ. Maksudnya stay sana lah macam tu. Jadi pada masa tu diorang sewa chalet. Katanya chalet yang diorang sewa ni agak unik namanya. Dan dia nampak ramai jugalah pengunjung yang datang chalet tu. Jadi masa dia nak check in tu, dia pelik. Sebab kenapa suasana dekat chalet ni macam tak ada orang je. Sebelum-sebelum ni daripada yang dia baca, yang dia tahulah, ramailah juga pergi ke chalet ni kan. Tapi bila dia dah sampai kat situ, kawasan yang dia nak sewa tu, chalet yang dia nak sewa tu, kawasan situ kosong tau. Dah tu dia pun tanyalah pekerja dekat situ kan, "Encik, kenapa dekat sini kosong sangat?" Dan pekerja tu bagi tahu, kata sebenarnya dekat area sini je yang kosong. Chalet yang sebelah sana tu dah penuh dah. Jadi chalet tu macam agak bersambung macam tu lah kan, owner yang sama ke apa. So nak tak nak, yelah dia terpaksa ambil juga chalet area situ. Katanya okey lah, tak ada hal, bagus sikit. Ya kan kalau sunyi, ya tak adalah sunyi sangat, tapi tak ramai orang ni kan macam tenang sikit, damai sikit. Bolehlah healing kan, healing sampai pagi tak balik. Saya baru tertengok ni orang kata iklan kejap. Iklan. Rehat jap. Saya baru tertengok ada satu video ni yang dia pergi tangkap budak-budak asrama tu. Lepas tu dia pun nyanyi, cikgu agaknya, cikgu warden macam gitu kan. Jadi dia pergi tangkap budak-budak asrama tengah healing dekat pantai. Mana nampak macam pantai tau. Tapi budak-budak tu boleh pula dibuat buai semua. Lepas tu pergi tidur sampai pagi tau. Yang kelakarnya cikgu dia tu, berkemain sporting, healing sampai pagi tak balik. Okey, kita sambung. Jadi setakat ni je, seram dia tu tak mula lagi tau. Cuma katanya dia cuak gila jugalah. Sebab anak dia yang setahun pada masa tu, anak dia ni aktif tau. Baru je sampai tu macam aktif kan. Tapi tiba-tiba je anak dia terkena demam panas. Dengan tiba-tiba. Dah tu anak dia yang aktif tu boleh diam je. Kerjanya nak peluk maknya je. Lepas tu merengek kan. Dia kan baru setahun lebih, merengek, nak peluk mak. Dan paling penting, anak dia ni asyik tengok dekat satu penjuru bilik tu tau. Dia tengok je situ, lepas tu dia tengok bumbung. Jadi time tu si Anne ni macam, yelah agak cuak lah juga. Kenapa macam gini kan? Yelah, bukannya kita tak tahu kalau budak kecil tengok dekat sesuatu tempat je, lepas tu menangis, merengek, mesti ada sesuatu kan. Cuma dia berharap lah, harapnya tak ada apa-apa lah saja. Macam kebetulan lah jadi macam tu kan. Walaupun sebenarnya dalam hati dia ni boleh rasa tau yang ada sesuatu tak kena dalam bilik tu. Okey, tengah hari tu dia orang pergi makan, lepas tu jalan-jalan dengan suami dia. Dan lepas jalan semua dah settle, dia orang balik ke chalet balik. Katanya masa tu suami dia hantarkan dia ke chalet sebab suami dia ni ada kerja lain. Jadi pada masa tu dia orang bertiga je lah yang ada, dan lepak-lepak layan TV dekat chalet tu. Kan dia pergi dengan adik dia tadi kan. Lepas tu dia bawa anak dia yang setahun lebih tu. Malam tu tak cakap lah, anak dia demam gila-gila tau. Suhu badannya pun panas. Lepas tu dia muntah-muntah. Katanya nasib baik dah juga dia memang dah ready dah ubat demam dekat dalam bagnya. Jadi malam tu tengah syok dia orang layan TV, lepas tu sambil jaga anaknya tu kan, tiba-tiba je pintu bilik dia orang ni, pintu bilik chalet tu digoyang tau. Tapi digoyang bukan goyang kuat-kuat lah, macam tak nampak lah benda tu marah ke apa kan. Nampak macam nak say hi macam tu je, goyang. Dia cakap kat sini goyang-goyang manja macam tu. Masa tu
Si N ni dia dah mula cuak dah, dia mula takut dah. Cuma dia tak adalah bagi tahu adik dia kan. Sebab yelah takut risau. Lagipun itu kan adik, maksudnya lagi muda daripada dia. So nak tak nak, dialah yang nak kena gagahkan diri, pergi intai dan tengok ada orang ke dekat luar tu, macam tu kan. Jadi sebagai kakak macam nak menjaga lah kan. Yang seorang tu adik, yang seorang lagi anak. So bila dah pergi intai tadi, tak ada pun orang. Masa tu dia cakap memang rasa macam nak rebah tau. Longgar habis lutut dia ni. Ya sebab dalam area situ sunyi tau. Sunyi sepi. Tak ada dengar apa-apa langsung kecuali TV dia orang. Dan bayangkan dalam deretan cele yang ada dekat situ, dia seorang je penghuninya. Maksudnya cele dia orang je yang berpenghuni. Dah tu benda ni macam main-main pintu pula kan. Jadi masa tu adik dia pun tanya kan, siapa macam tu. Lepas tu dia pun jawab lah, tak ada apalah, tak ada siapa-siapa, angin agaknya macam tu. Dalam masa yang sama sebenarnya adik dia ni dah pandang ke arah dia dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya tau. Lain macam dah pandangnya. Sebab sebenarnya adik dia ni pun boleh rasa kalau ada benda tu tau. Boleh rasa kehadiran makhluk tu. Jadi masa tu dia dah blank tau. Dia tak boleh nak fikir apa dah. Dia terus call suami dia dan cepat-cepat minta suami dia tu datang ke cele. Sebab yelah dengan anaknya demam panas, makin demam kan, makin merengek. Dah tu jadi macam gini pula, nampak sangat ada sesuatu yang tak kena. Ni cakap ikutkan hati dia masa tu, dia kan penakut katanya. Kalau ikutkan hati dia, memang dia nak keluar je daripada cele tu. Tapi dia fikirkan anak dia yang tengah demam masa tu. Jadi dia call suami dia tadi, minta suami dia untuk tidur dekat cele tu. Jadi pada malam tu, dalam pukul 11 malam, barulah suami dia sampai. So dia pun ceritalah apa yang dah berlaku dekat suami dia. Suami dia cuma jawab, tak ada apalah tu, angin je kot. Adik dia pun sama mengiyakan je lah kan, angin kot, macam tu. Padahal adik dia boleh merasa dan suami dia pun sebenarnya boleh merasa, boleh nampak tau. Jadi malam tu adik dia, suami dia dengan anak dia semua tidur dekat dalam kelambu. Katanya kelambu tu dia bawa, bukannya kelambu yang apa dekat cele tu sediakan ke apa. Sebab dia suka sangat bawa kelambu kalau pergi berkemah ke, pergi menginap dekat luar macam tu lah. Katanya tak adalah nyamuk sangat walaupun dah ada aircon kan dekat dalam tu. So malam tu N ni tidur dekat tepi sekali. Cuma bukan dekat tepi dinding tau. Dah tu anaknya dekat tengah dan laki dia ni dekat tepi dinding. So nak dijadikan cerita, sebelum tidur tu memang dia suka sangat pasang ayat ruqyah. Dia akan buka ayat ruqyah dekat handphone dia ni sampailah dia terlena. Jadi malam tu dalam pukul 2 pagi, tiba-tiba je anak dia tersedar. Lepas tu menangis-nangis tau. Dan badannya pula cukup panas. So masa tu dia fikir lebih baik dia pergi mandikan anaknya. Ya anaknya kan baru je umur 1 tahun lebih. Kalau badannya panas sangat, kemungkinan boleh kena sawan ke apa, kan susah pula kan. Jadi dia fikir dia nak mandikan anak dia supaya suhu badannya tu turun sikit. Yelah sebelum-sebelum ni dia cuma letak kain basah dekat kepala je, yang kita panggil jelung. Tak tahulah kalau bahasa luar panggil jelung juga. Memang itulah rutinnya sepanjang malam. Dia asyik jelung, dia asyik basahkan kepala anaknya. Lepas dah pergi mandikan anak dia tadi, dia pun kejutkan laki dia kan. Kejutkan laki dia, dia nak cakap dengan laki dia yang dia nak tidur dekat tepi dinding. Sebab dia rasa macam ada sesuatu je yang tengah perhatikan dia sekarang ni. So masa tu jam dah menunjukkan pukul 4 pagi tau. Jadi dia nak kejutkan laki dia ni, tapi laki dia tak bangun-bangun. Dan katanya laki dia ni memang terkenal dengan dengkuran yang kuat dia. Tapi masa tu dia kejut suami dia tu, suami dia tak bangun tau. Katanya dia sendiri pun pelik. Dia kejut tak bangun-bangun. Tapi bunyi dengkuran tu sangat-sangat kuat. Dah tu dia pergi tepuk kuat-kuat suami dia. Dan masa tu barulah suami dia bangun. Suami dia bangun, terus suami dia ni minta N untuk buka ayat Quran ataupun pasang balik ayat ruqyah ke apa kan. Dah tu N ni macam pelik lah kan. Dia tanya kenapa. Dan suami dia cakap apa? Dia cakap benda tu, makhluk tu ada dekat luar kelambu kita. Dah pergi ambil handphone, buka ayat Al-Quran. Macam tu kan. Masa tu dia punya cuak tak payah cakap Lepas tu dia fikir, alah handphone pula duk cas dekat luar kelambu sana. Macam manalah nak pergi ambil kan. Dah lah dengan takutnya lagi. Tapi ya takut ke tak takut, memang nak kena pergi ambil supaya benda tu lari. Masa tu dia dah berpeluh semua tau. Dan dia terus merangkak keluar sikit daripada kelambu untuk capai dia punya phone tu. Masa dia merangkak tu, katanya 90 darjah bulu roma dia semua berdiri. Dah bila capai handphone tadi, dia terus buka ayat ruqyah tau. Siap repeat lagi katanya.
Jadi sempatlah dia tanya macam apa, bisik-bisik tanya suami dia kan, macam mana rupa dia macam tu kan. Tapi laki dia cakap, Cido, ya kan nak tanya depan-depan macam itu, orang tu dah lah boleh nampak dah ada menyeringai dekat muka ni ha. Lepas tu dia tanya pula macam mana rupanya. Memang taklah nak jawab kan. So esok paginya tu, masa tu barulah tanya balik suami dia, macam mana benda tu, macam mana rupa dia kan. So suami dia pun bagi tahulah yang benda tu, makhluk tu kepalanya macam harimau. Lepas tu dia menyeringai betul-betul dekat atas kelambu dia orang tau. Adik dia pula bagi tahu, lepas dia ayat ruqyah tu habis dibaca, tiba-tiba je semua pintu yang ada dekat celik tu, pintu utama, tingkap semua kan, semuanya bergegar. Tapi dia buat je dan dia terus tidur. Jadi masa dia nak check out tu, dia pun ceritalah benda ni semua, pengalaman dia tu pada akak cleaner dekat situ tau. Lepas tu macam, yelah nak tanyalah kan, memang benda tu ada ke, selalu ke jadi benda macam gini. Tapi boleh pula akak cleaner tu cakap yang si N ni merepek je. Katanya mana ada benda-benda macam gitu. Dah tu si N ni pun cakap macam ni, kalau akak tak percaya, pergilah tidur bilik tu malam ni, macam tu kan. Tapi akak cleaner tu macam tak berani pula. So lepas tu dia check out dan dia balik ke rumah. Tapi nasib baiklah juga, lepas dah balik ke rumah tu, tak ada benda pelik-pelik yang berlaku. Yelah macam benda tu follow dia ke apa kan, benda gitu tak berlaku lah. Nasib baik kan. The end. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.